Selamat di kawasan. Sekarang saya berada di Vang Vieng, pekan di utara Vientiane. Di mana di sini adalah tempat-tempat backpackers berkumpul. Tak berkumpul lepak sajalah, dia orang buat aktiviti. Mustahil lah kalau saya tak check in dekat sini kan. Destinasi saya yang seterusnya adalah Vang Vieng yang terletak kira-kira 150 km daripada Vientiane. Perjalanan dari Vientiane ke Vang Vieng memakan masa selama 4 hingga 5 jam dengan menaiki bas dan bukannya berlari. Bas akan bertolak dari stesen Dalat Sao di Vientiane dan tiket berharga RM40,000 atau bersamaan dengan RM16 duit Malaysia dan menjanjikan perjalanan yang indah mendaki gunung. Kepada mereka yang mabuk kenderaan, pastikan anda membawa bekal ubat tahan mabuk atau minyak angin kerana perjalanan ini berliku-liku dan boleh buat kepala pening. Okey, sekarang kita punya bas berhenti sebentar untuk isi minyak, pergi tandas. Dan kebetulan sekarang saya nampak ada orang kampung tengah bersegeria, bernyanyi, berkaraoke dekat mana-mana sepanjang perjalanan bas saya ni. Asal boleh je diorang menari, menyanyi kat mana-mana. Nah, tu dia. Ini boleh dianggap sebagai pesta dandut jalanan ala Laos. Inilah cara mereka untuk berhibur di waktu lapang. Eceh. Mana boleh tahan muzik macam ni? Kenalah joget sekali baru best. Dah puas dah berpesta muda-mudi ala Pak Maun. Perjalanan diteruskan semula. Sedang asyik melihat sungai, tiba-tiba saya terlihat ada orang hanyut di sungai yang agak deras juga. Ingatkan tadi orang lemas. Oh, tengah mandi rupanya. Rasanya di Vang Vieng nanti lagi ramai kita akan lihat orang mandi-mandi di sungai. Lebih 6 jam duduk dalam bas. Panas dah punggung ni. Akhirnya sampai juga di Vang Vieng, sebuah pekan kecil yang begitu klasik dan berdebu. Dekat pekan Vang Vieng ni ada macam-macam aktiviti kita boleh buat. Kita boleh berkayak, kita boleh main tubing, rock climbing. Yang terbaru dekat sini ada hot air balloon. Jadi boleh tengok pemandangan petang, pemandangan senja dari atas langit. Tapi kalau dari atas langit, mana nak nampak pemandangan macam ni? Sempoi. RM5 liter RM35,000. Dia dalam lebih kurang RM13 tak silap saya. 10 liter RM40,000. RM40,000 RM16. 15 liter RM50,000. Kurang daripada RM20. Lagi murah daripada Thailand. Contoh yang ini 5 liter. 5 liter ni nampak kecil tapi sebab dia roll top sampai kecil. Kalau yang saiz asal mungkin besar ni. Macam saya punya bag, ini dalam 20 liter. Tapi saya tak beli kat sini lah, lain. Sebab yang saya punya ni jenis backpack, boleh sandang kat sini. Yang ini silang di depan dada. Barang made in Thailand, tapi bila jual kat sini lebih murah daripada Thailand. Terbaik kan? Waktu siang di sini, backpackers ramai yang pergi melakukan aktiviti. Jadi tak ada orang kat tengah-tengah pekan ni. Tapi bukan kat tengah-tengah pekan. Kita kena pergi ke seberang sana melalui jambatan ini. Ini benda yang paling tak best sekali. Bila saya nak melintas jambatan ni, tiba-tiba saya diberitahu yang saya kena bayar untuk melintas ke seberang sana. Jambatan pun nak kena bayar ke? It's not free. Nothing free. Pertama kali
Rupanya jambatan ni nak lintas kena bayar. Pertama kali dalam semua hidup saya, nak lintas jambatan pun kena bayar juga. Tiket untuk seorang yang pergi dan balik adalah 4,000 kip dalam lebih kurang RM1.60 je. Tapi pemandangan dari atas jambatan ni terbaik, babe. Satu tiket 4,000 kip. Pergi, patah balik. Jadi, tips dia kat sini, kalau nak menginap dekat sana, jangan. Sebab apa kena bayar tiket setiap kali nak ulang balik. Kita menginap kat sebelah sini je. Kalau anda tak ada duit, ikutlah laluan sungai. Percuma. Tapi kena berenang sikit lah. Confirm percuma. Saya nak pergi sana ni. Untuk sampai ke Blue Lagoon, perlu menaiki kenderaan. Sekurang-kurangnya naiklah basikal. Kalau nak berjalan kaki, memang memenatkan. Yelah, boleh patah kaki. Saya nak tumpang benda tu sebenarnya. Sebab kalau nak pergi ke gua, 4 km jalan kaki. Kalau nak pergi ke Blue Lagoon, tempat yang cantik, debu lah, 7 km. Apa benda ni? Nak kata kabin pun bukan. Macam kita kebal pun bukan. Panas. Inilah dia antara bahan penjanggalan pada zaman 1964 di mana tentera Amerika membawa peralatan kemungkinan ke Laos untuk menentang tentera komunis. Saya tak boleh cakap kuat-kuat perkataan komunis ni sebab dekat sini ada pantang larang. Kalau saya sebut kuat-kuat, kemungkinan rakyat tempatan akan mandang saya seperti saya sangat bersalah. Kenapa nama dia Blue Lagoon? Tengok, air pun dah warna biru. Sebab tu lah kot. Saya dah tiba di Blue Lagoon. 7 km naik tuk-tuk. Daripada sana sampai sini semua benda kena bayar. Sampaikan kat depan pintu Blue Lagoon pun kena bayar tiket. Tiket ni bayar 10,000 kip. Termasuk sekali untuk Blue Lagoon dan juga Paukang Cave. Ada gua kat atas tu. Lebih kurang 100 meter. Kalau nak pergi kena jalan kaki lah. Kat sini tak boleh lah. Kalau datang ke Wang Yuan, anda mesti datang ke sini. Wajib. Kalau tak datang, rugi. Sebab tempat ni sangat-sangat best. Kalau yang berani, boleh panjat tangga ni. Panjat sampai ke atas. Terjun ke bawah. Lebih kurang dalam 7 meter hingga 8 meter. Kedalaman sungai ini melebihi 10 meter. Tapi saya yakin mungkin lebih dalam dari itu. Ada berani nak terjun? Tak hairanlah lebih ramai yang duk tengok je kat tepi. Tak ramai yang nak berani nak terjun. Tapi jiwa saya kental. Saya sukakan cabaran yang lasak. Terjun je lah. Serius, tak sah kalau dah sampai sini tak mandi. Tak kisahlah nak cakap saya ni apa kan. Saya bukan kerti berenang pun. Tapi kalau ada life jacket, saya sangat yakin. Safety come first and always. Saya ni bukan kerti berenang pun. Sebab itulah kena pakai life jacket untuk sungai yang dalam-dalam macam ni. Utamakan keselamatan. Okey, cubaan yang pertama dari peserta Malaysia. Gila weh. Dah mandi-manda apa lagi? Kita layan main yoyo pula. Mula-mula diorang buat tak tahu je. Tapi lama-kelamaan semua orang mula tertarik. Nah kau, yoyo besar pula. Sampaikan Mamat Korean ni pun nak cuba main yoyo juga. Pak Maun buat dekat sini, Pak Maun. Wang Yuan memang terkenal dengan aktiviti sungainya.
Kalau kat Malaysia, orang pakai payung sebab takut basah dia hujan. Tapi orang Laos takut kulit mereka jadi gelap sebab panas matahari. Jadi mereka suka berpayung atau pakai topi untuk kaum wanita di sini. Yelah, nak jaga kulit kan. Kita kena berkongsi tarikh jambatan ni dengan kereta yang melalui kawasan jambatan yang berbayar ni. Jadi berhati-hati dengan paku di bawah dan juga kenderaan dari belakang kita. Okey, cukup sudah pasal Blue Lagoon ni. Saya nak pergi ke tempat lain pula. Kat sinilah satu ketika dulu banyak pelancong-pelancong backpackers berhenti untuk minum, berpesta, muzik, gegak gempita tu ayat dia tu. Diorang selalunya berhenti sini minum, tubing. Buat flying fox kat atas ni, terjun. Airnya bukannya dalam mana. Paras lutut je. Bayangkan kalau dah mabuk, buat flying fox, jatuh ke tengah. Badan tinggal separuh. 26 orang mati suatu ketika dulu. Sekarang sunyi sepi. Siapa suruh mabuk? Aktiviti tubing memang popular di sini. Ianya mula dipopularkan 10 tahun yang lalu selepas pemerintahan Laos membuka pintunya untuk aktiviti pelancongan. Ianya adalah aktiviti yang pertama sekali diperkenalkan di Phang Vietn. Ada banyak tempat yang sewakan pelampung ni. Tinggal tanya je. Hari sudah lewat petang. Cari makanan halal pun payah nak jumpa. Apa lagi? Jadi chef je lah kita hari ni. Tips untuk anda yang ingin datang ke Phang Vietn, orang Malaysia. Tak ada makanan halal di sini. Tapi ada makanan India. Restoran ada banyak. Harga dia sangat mahal, restoran India tu. Jadi sebagai persediaan, bawalah Maggi, bawalah biskut, air beli awal-awal, datang ke Phang Vietn. Masak sendiri yang terbaik. Resepi hari ni, mi segera perisai kari. Makanan rasmi para backpackers. Saya masak lebih sikit sebab ada sekumpulan kanak-kanak Laos yang nak turut merasa makanan saya ni. Come here. No. Come, I have one eat. Tak sangka sedap juga saya masak. Mereka semua ni pemalu tapi mahu. Dah makan, terus cabut lari. Laku juga makanan saya ni Dah selesai dah pengemaran saya di Phang Vietn. Hari yang sangat panas. Pergi Blue Lagoon, mandi manda, makan mi segera, bawah jambatan. Sekarang saya nak layan sunset. Matahari terbenam di Phang Vietn sangat cantik. Sebab apa? Di belakang sana adalah batu kapur berbukit-bukit. Kalau waktu siang tadi, orang tak ramai di tengah bandar. Tapi pada waktu malam, ramai orang mula keluar untuk menjamu selera. Paling murah, cari makanan di tepi-tepi jalan je. Ada yang jual hotdog, ada yang jual macam roti canai pun ada kat sini. Kedai-kedai cenderamata dan cenderamata pun masih dibuka. Sekejap. Cenderamata dengan cenderamata sama je kan? Dah siang dah. Cepat betul edit video travel macam ni. Banyak sangat benda nak dikongsikan. Overrun pula nanti. Sekarang saya sedang menuju ke Luang Prabang. Sepanjang perjalanan selama 8 jam menuju ke Luang Prabang, sempat jugalah saya singgah untuk membuang hajat terpendam saya. Tapi tandas ni lain dari yang lain. Pintu nak masuk ada. Tapi dinding dia tak ada. Hanya Laos je yang ada tandas pelik macam ni. Jadi kalau korang nak merasa masuk jamban sambil melepas hajat, tengok pemandangan Gunung Ganang, datanglah Luang Prabang. 8 jam perjalanan. Sempat juga saya menampak stiker Kelab Backpackers Malaysia di sini. Tampal dalam kedai, okey? Bukan tandas.
Akhirnya, selepas 8 jam perjalanan, berkematu punggung saya. Melihat persekitaran kawasan Luang Prabang ini membuatkan saya rasa seperti saya kembali ke zaman lampau pula, sewaktu zaman penjajahan Perancis. Bangunan-bangunannya sangat klasik. Jadi inilah dia, Bandar Luang Prabang. Satu ketika dulu adalah kota lama untuk negara Laos. Bangunan-bangunan dia ni ada kesan-kesan peninggalan penjajah daripada Perancis. Sekali tengok macam negeri Melaka ada juga. Tapi Melaka dijajah oleh Portugis, British dan juga Belanda. Dekat sini adalah seni bina Perancis. Pada tahun 1995, Bandar Luang Prabang telah diisytiharkan sebagai World Heritage Site daripada UNESCO. Macam Melaka juga kan. Sebab bersejarah bandar ni. I'm basically traveling with a bicycle that I've bought in Bangkok about 1 month ago, and I started from Paksay up north to Luang Prabang now, and I'm just gonna stay here a few days. No, I went to Malaysia last year for 3 weeks. With bicycle? No, it's the first time that I'm traveling with a bicycle. Yeah. My goal first was to go from Bangkok up to Mongolia, but I had to change my plans because I was not really organized, so I had to, the Chinese visa was quite hard to get, so I decided to only stay 2 months in Asia, and because I want to stay close to Bangkok, because I will take off from Bangkok, so the best would have been to stay in Laos, Vietnam, and I might go to Cambodia to go back to Bangkok, so that was the easiest way for me to travel with the bicycle. Saya nak pergi cari tempat menginap. Di Luang Prabang, kebanyakan tempat penginapan backpackers begitu cantik dan unik. Anda pilih je yang mana anda suka mengikut bajet anda. Okey, saya dah dapat kunci untuk bilik saya dah. Saya tinggal di kelihatan macam homestay lah, sebab diorang punya rumah semua kat bawah ni. Harga pun sangat berpatutan murah. Ada kelambu. Memang macam homestay lah, rumah diorang sendiri kot. Diorang sediakan kelambu. Mungkin kat sini waktu malam ada nyamuk. Kawasan perumahan yang padat. Sebelum kita nak berjalan-jalan, dekat guest house ni disediakan air percuma. Air kopi ni, please take 1 time a day from 6 AM to noon, thanks. Satu je dia kasi percuma, daripada pukul 6 pagi sampai ke petang malam. Sewaktu saya backpacking di Vienna, hostel semua sediakan kopi percuma. Yang di sini pun sama, tapi di sini lebih teruk sikit lah. Cuma 1 kopi 1 hari. Boleh consider kedekut tu sebenarnya, tak apa. Pisang. Pisang ni pun percuma kot saya rasa. Tak apa, kita ambil lebih sikit buat bekal. Jangan tamak. Orang tamak selalunya rugi. Big Brother Mouse, ini bukan tempat tikus tau. Tapi di sinilah tempat bagi backpackers datang membuat kejaman untuk mengajar pelajar-pelajar di sini untuk belajar bahasa Inggeris. Sekarang saya berada di Big Brother Mouse. Mereka sedang mengadakan kelas bahasa Inggeris. Sementara menunggu volunteer, cikgu sukarelawan datang untuk mengajar bahasa Inggeris, saya cuba untuk mengajar mereka sedikit bahasa Inggeris yang asas. Jadi saya volunteerkan diri saya untuk mengajar benda-benda yang senang, sebab conversation, percakapan yang benda yang senang tu lebih bagus untuk kita asah bakat bahasa Inggeris. Para sukarelawan akan datang ke sini untuk mengajar secara percuma. Seperti biasa, saya menghiburkan mereka dengan permainan yoyo saya. Saya nak ajar apa pun, bukannya saya cikgu. Iha. One yoyo up and one more on the top. Come on yoyo, come on yoyo. Kebanyakan barangan yang dijual di sini hampir sama dari satu kedai ke kedai yang lain. Kalau tak baju-baju, barang-barang kraft tangan pun sama juga yang diorang jual. Pasar malam di Luang Prabang.
dekat Vietnam ni, daripada Vientiane, Vang Vieng sampai ke Luang Prabang. Pasar malam dia setiap hari. Big Brother Moss juga tidak ketinggalan membuka kedai di pasar malam bagi keperluan projek mereka. Kalau anda ke Luang Prabang, jangan lupa minum air buah ni. Aktiviti pagi saya di Luang Prabang bermula seawal jam 6 pagi. Setiap pagi selepas matahari terbit, sami-sami Buddha ini akan berjalan di jalan-jalan utama di bandar Luang Prabang untuk mengambil sedikit pemberian berupa makanan dari penduduk-penduduk setempat. Antara makanan yang diberikan kepada sami-sami ini berupa buah-buahan segar, nasi dan juga manisan-manisan tradisional. Anda dinasihatkan untuk berpakaian sopan dan berkelakuan baik sewaktu melihat upacara yang sangat suci bagi penganut agama Buddha di sini. Pastikan jarak anda tidaklah terlalu dekat semasa ingin mengambil foto atau video. Ianya boleh memberi gangguan kepada sami-sami Buddha ini melakukan ritual. Tak jadi saya nak sarapan pagi dekat Joma Bakery Shop tu. Sebab tersangat mahal. Untuk seorang sarapan pagi harga dalam RM30. Sabar Adi. Makan kat tepi jalan ni, restoran kecil je. Lagi murah daripada makan kat Joma ni. Kopi ni je RM5,000 kip. RM5,000 kip hanya RM2 saja. Murah lah tu kan. Roti dia dalam memanglah lembut, tapi dia punya luar boleh tahan keras lah. Ni goyang gigi nak gigit. Jadi saya bungkus untuk makan nanti lah. Semua pun halal rupanya. Kalau saya tahu tadi saya belasah. Jom, cabut. Sebelum saya meninggalkan bandar Luang Prabang, saya sempat singgah di Sungai Mekong yang amat popular dengan legenda naga yang berada di dasar sungai ini. Inilah dia sungai yang ke-12 terpanjang di dunia. Rasa-rasa macam nak pergi Hanoi naik sampan je. Tapi kat Hanoi, mana ada Sungai Mekong? Saya kenalah cari bas ni kalau nak pergi Hanoi ni. Saya sedang mencari tiket untuk pergi ke Hanoi. Tak kisahlah tiket bas ke ataupun mungkin ada tiket van. Ada ramai backpackers yang naik van pergi ke Hanoi. Tapi mungkin sedikit mahal perbelanjaan dia. Saya kena cari yang lebih murah. Mungkin ada international bus. Jumpa saya lagi di episod yang akan datang. Kembara Backpackers Moji. Kita akan berada di Hanoi, Vietnam.